Tapi dia tak minat dengan aktiviti itu. Dia minat menasihati orang, dia minat memperbaiki orang, dia minat untuk membangunkan orang. Memberi inspirasi Memberi kepada inspirasi. Nombor tidak boleh membangunkan orang. Okey. Dia kira kepuasannya tidak ada. Ya. Sebab itu sangat penting untuk menggabungkan dua, apa bakat kita dan adakah kita minat dengan bakat kita. Ada satu buku ditulis tahun lepas oleh seorang pakar dalam bidang kreativiti. Namanya Sir Ken Robinson. Beliau adalah advisor kepada Queen Elizabeth. Ya. Beliau kata dalam buku beliau, tajuk ni Elements, The Elements. Dia kata bila kita gabungkan dua ni, bakat kita dan bakat kita minat, maka kita tak perlu kerja. Sebab itulah bukan kerja, sebab kita minat membuat sesuatu tu. Jadi kita mungkin Kita buat tak, kerana kita suka. Kita tak rasa kita bekerja. Seakan-akan macam kita main. Cik Naim, kita terima panggilan dari Negeri Sembilan. Dari Seremban Negeri Sembilan. Puan Arifah. Assalamualaikum. Assalam. Wah, Puan di mana? Di Seremban di mana? Di Seremban, dekat Rasah. Dekat Rasah. Okey. Apa yang memikat mungkin perbincangan ini yang boleh mendorong Puan menelpon kita? Saya ada seorang adik lah. Umur berapa? Sekarang dia dah jam 4 lah. Baik. Okey, dulu saya perhatikan lah waktu dia umur 5 tahun, 4 tahun, dia memang minat pada kenderaan. Okey. Apa-apa kenderaan, semua tentang maklumat kenderaan, semua dia tahu sampailah sekarang lah. Jadi? Lepas tu sekarang macam dari kecil tu kalau dia beli mainan, dia suka benda yang macam sub-assemblies yang dia boleh sambung-sambung jadi kereta. Ya. Tapi sekarang sejak dia dah naik tahap 2, dah jam 4 kan, minat tu macam terbantuk sikit sebab parents pun cakap suruh jadi orang-orang ke arah ilmu-ilmu agama lah. Macam tu. So macam mana saya nak kembangkan bakat dia dalam tu. Sebab saya memang nampak kalau cakap kat dia, ada motor show, dia memang beria-ria lah nak pergi. Baik. Okey, terima kasih Arifah Kadir dari Seremban Negeri Sembilan. Mungkin tak salah kot kalau seorang tu nak jadi ustaz. Pada masa yang sama, bakat dia tu mungkin berbeza daripada kerjaya dia sendiri. Cik Naim. Bila kita bercakap tentang clash of career kan. Dia panggil clash of career. Ada pentingnya untuk kita analisa. Puan Arifah dia kata adik dia jam 4. Dia jam 4 minat dengan otomotif. Ya. Assembly and whatnot. Tetapi parent nak ke arah agama. Lebih ilmuwan. Pertama analisa dia, adakah kita perlu meletakkan industri otomotif itu sama dengan industri agama ataupun kerjaya agama. Saya rasa agama itu sangat mendalam sifat dia. Dia value driven, satu nilai. Bermaksud tidak salah seorang pakar ataupun jurutera otomotif, seorang yang sangat mengamalkan agama, seorang orang Islam yang baik. Jadi ia sebenarnya kepakaran dalam bidang otomotif itu sebenarnya bahkan boleh menambahkan lagi atau memantapkan lagi keupayaan dia dalam memahami agama dan sebagainya. Nasihat saya begini. Industri tertentu ni sebenarnya dia melambangkan bakat-bakat tertentu. Ada setengah kalau disebut pelajar yang memang suka assemble benda kan. Tengok macam anak saya seorang umur 2 tahun, dia tengok kereta, pertama yang dia tengok benda yang bergerak. Ya. Jadi dia seorang yang berfikir berdasarkan apa yang dia sangat berminat, ingin tahu macam mana benda itu bergerak. Macam mana benda itu berpusing. Dan dia akan mula tengok tayar. Sebab kalau kereta mainan biasa, tayar dia bergerak. Okey. Bila dia tengok pusingannya tu, dia tahu ada satu benda yang menyebabkan dia pusing. Tapi masalah satulah, habis dia rosakkan tayar. Semua kereta kat rumah semua tayar dah tercabut. Tak wajarkah? Jadi macam mana kita berbalik pada soalan tadi? Keluarga menuntut yang lain, tapi minatnya mungkin cenderung ke arah yang lain. Dalam waktu yang singkat, ringkaskan macam mana nak menangani situasi itu. Pertama adalah kita parents sendiri perlu realistik dalam hal ini. Kerana seperti saya katakan tadi, kita tak boleh hidup
adik umur 4 tahun tu, dia akan terus berkembang sampai besar, melakukan benda yang dia suka. Iaitu assemble, ingin tahu, minat dengan enjin dan sebagainya. Tetapi ada kalanya parents kena menerima hakikat bahawasanya bukanlah dia akan menjadi seorang orang Islam yang tidak baik, tidak jadi ustaz dan sebagainya. Dia mungkin juga boleh mengamalkan agama seperti orang lain walaupun dia menjadi engineer, mungkin menjadi foreman dan sebagainya. Maksudnya